Dia bagi gitu. Semua orang tak tahu nak tolong kita. Kita bagi tahu orang sekeliling pun hebat. Dia tak boleh nak tolong kita. Buang masa je. Kita hanya sekadar cakap je lah. Tapi sebenarnya kita hanya bergantung betul 100%. Dia je boleh selamatkan kita. Dan nanti bila dah selamat pula, musibah lagi tak? Kalau kita lupa pula, kita tetap juga duduk makam tu juga. Tetap dalam keadaan berjaga-jaga juga. Macam telur di hujung tanduk juga. Lupa Allah jatuh. Lupa Allah jatuh. Telur di hujung tanduk. Tetap gitu juga. Macam mana kita tadi diselamatkan tadi, tetap juga kita, ya Allah, tetap duduk makam tu tadi. Tak rasa ada macam mana tadi kita lemas suruh naik, tak ada diri dah. Nyawa kita habis dah. Dia yang pegang. Gitu. Kan? Dia dah bagi kita makom kat situ. Faham. Kalau dia tak bagi rasa tu, kita tak faham makam mati tu gimana. Kita dah rasa mati dah tenggelam tu kat laut tu. Mati dah rasa dah. So, saya pernah kenal lagi satu contoh. Dekat Kaabah, pusing-pusing, tawaf. Lepas tu dah apa buat semua. Dia suruh kucuk Hajar Aswad. Orang ramai. Tapi kita solat ajak dia suruh buat pergi orang impit saya. Terkepit dah macam ni. Orang besar-besar. Dah tak ada nafas dah. Waktu tu kita ingat dah, ya Allah, dah mati. Lepas tu dia bagi hidup. Jadi kita ingatlah makam macam masa kita dia bagi tadi dalam 5 minit tadi. Mati. Lepas tu dia bagi hidup. Masa tu kita ingat macam mana keadaan kita bila kita dah tercungap mati tadi kan. Hanya orang yang mengalami yang dapat ingat. Jadi kita kena ingat tu selalu. Di situ dia bagi switch supaya masa tu kita betul-betul dengan hidup kita hanya bergantung pada dia, bukan bergantung pada diri kita. Dia ajar kita macam tu. Macam tu cara. Dan banyak cara lagi Allah ajar. Itu masing-masing punya. Saya tak boleh tetapkan mesti nak macam ni. Tak. Itu bukan kerja saya. Saya menerima yang begini, saya cerita. Tak semestinya boleh sama macam tuan-tuan terima. Kalau nak sama pun tu hak Allah nak bisa. Tapi itulah kematian, begitulah rasanya. Tak ada apa benda dah kita dah rasa. Boleh ada pada kita dah. Dia. Waktu tu kita, waktu tu, saya tak boleh cerita rasa tu. Tapi itulah saya boleh cerita macam tu je. Tapi siapa yang rasa tu lebih tepat. Mati sebelum mati. Di situ kita duduk. Rupanya diri kita gitulah. Tak pernah hidup, mati. Jadi kita tak ada, bukanlah berani baca mati. Kita dah tahu dah, kita memang tak pernah hidup pun. Yang hidup hanya. Jadi hidup kita ni, hidup dia bukan kita. Macam mana nak cakap tu? Itulah qul huwallahu ahad. Itulah la ilaha illallah sebenar. Kalau kau rasa kau yang sebut la ilaha illallah, tak betul lagi. Ada dua, mana boleh. Qul huwallahu ahad, kau ada dua, tak boleh. Dia lah yang sebut. Dalam diri kau, bukan kau. Dia. Itu ingatan tu tadi. Ingatan yang sebut tadi. Dia yang suruh sebut. Dia yang mengesakan diri. Dia yang membesarkan dia. Dia yang mengagungkan diri tu. Dia yang buat semua kerja-kerja ni apa semua. Macam mana tangan Allah ada banyak ke? Jangan ingat. Kudrat dia. Dia lantik lah dia punya apa ni. Lantik manusia, lantik malaikat, lantik untuk mudah bagi Allah. Semua dia yang di langit, di bumi, sekian alam, semua di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Jadi dia bagilah malaikat, kerajaan aku bagi kau sikit. Nabi Sulaiman aku bagi, Nabi Daud, malaikat aku bagi kekuasaan kau sikit. Kau buat gini Iblis, kau punya kekuasaan aku bagi gini kau ajak orang sesat. Gitulah ibaratnya. Jadi kalau kita dah duduk situ, kan, kita duduk dengan Allah, kita nampaklah pembahagian kerajaan oleh Allah kepada mereka semua. Tak ada kerajaan, tapi kita nampak Allah bagi yang kerajaan pada Iblis, pada Dajjal, pada Ya'juj. Kita nampak. Ada kita nak risau lagi? Yang kita risau kita bila ada lagi kedirian kita. Kalau dah tak ada kedirian kita, kita akan nampak sekali pandang semuanya tadi adalah daripada min fadli. Yang baik ke yang buruk, yang tinggi, apa-apa nak jadi cerita-cerita kau nak jadi macam ni, nak jadi baik, nak jadi buruk ke depan dia, semua kau nampak, semua dia punya kisah. Jadi kau dah ambil keputusan, Allah bagi kepahaman ni, semua kisah kau duduk dengan waqadah, kau dah nampak. Baru kau nampak ala ta'budu, sistem dia semua nanti kau nampak. Baik ke buruk, semua sistem dia. Bukan sistem dia baik semua. Sebenarnya apa yang dia menjadikan sistem tu sistem dia.
Jadi baik yang buruk tu letak bukan kat situ, letak kau tenggelam, tak ada diri kau. Baru kau nampak baik buruk. Sebab kau dah duduk siapa yang mencipta baik buruk. Jadi kau tak risau baik dan buruk. Kau dah risau, kau tak tenggelam dengan. Kau duduk kat baik, kau ada diri kau lagi. Kau duduk kat buruk, sama juga kau ada diri kau. Tapi kalau kau tak duduk kat antara diri, kau duduk pencipta yang menciptakan baik dan buruk, hina dan mulia, kau duduk situ, kau ada risau lagi. Kalau dia nak suruh duduk sini, duduk sini. Yang penting kita selalu dengan tu nombor satu. Dia tu. Tu faham InsyaAllah kita sama-sama. Baru kita akan jadi tentera pengikut Imam Mahdi. Kita akan awal-awal lagi dikurniakan oleh Allah, iaitu inna fatahna laka fatan. Kita dah faham, kita dah tenggelam, hanya ada Allah je, kita dah mendapat kemenangan. Bukan saya yang bagi tahu kemenangan tu. Aku sesungguhnya aku bagi kau Muhammad dan orang yang bersama dengan makam kau adalah inna fatahna walaka fatna mubi. Jelas kau dah dapat kemenangan. Tak kira kalah ke menang, kau tetap dapat kemenangan. Tak kira kalah menang, sebab kau dah sentiasa dengan tak ada kedirian kau. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat. Jadi kita tak risau dia suruh perang ke apa, kita tak risau sebab kita dah dapat Allah Taala punya. Dia bagi kita tu pun kita dah makna dah berjuang dah tu. Sekarang ni insya-Allah Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina